Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, jika anda menonton episod pertama, saya bersama dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, negarawan di negara kita yang telah pun membicarakan ataupun bercerita panjang tentang sejarah Petronas, tentang tawaran-tawaran yang diberikan kepada Tengku tetapi Tengku menolaknya. Dan hari ini kita nak sambung perbincangan bersama dengan Tengku. Ada satu lagi yang dikatakan, orang kata macam pencapaian Tengku lah, peranan penting dimainkan Tengku sewaktu diminta oleh Perdana Menteri ketika itulah, Tun Razak kalau tak silap saya, untuk ke China dan membuat rundingan, dan ada beberapa ketetapan dan hasil yang orang kata the visit was a success. Ya. Kongsikan Tengku. Ya, betul. Saya sebenarnya dipanggil oleh Tun Razak dan Tun Dr. Ismail ke pejabat Perdana Menteri baru ketika itu. Sesudah Tun Razak ambil alih jadi Perdana Menteri dan Tun Dr. Ismail sebagai timbalannya, untuk berbincang bagaimana dapat kita mengadakan hubungan dagang terus, secara terus dengan negeri China. Kerana negeri China sekarang ini sedang bangkit dan akan muncul sebagai salah satu kuasa ekonomi dalam dunia. Yang terbesar ke tidak, kita tak tahu ketika itu. Tetapi kemungkinannya akan menjadi satu kuasa ekonomi yang besar juga. Jadi kita kena ambil kesempatan. Selama ini kita import barang, ekspor barang menerusi Singapura, menerusi Hong Kong, menerusi Tokyo dan juga menerusi negara-negara seperti Taipei dan sebagainya, Taiwan. Jadi kita rasa dah kita merdeka dan nampak China sekarang ini dah nak muncul sebagai satu kuasa ekonomi besar. Kita patut ada direct trade dengan mereka. Jadi atas pemikiran itulah saya dipanggil untuk berunding bagaimana. Tetapi suka tak suka, kita mesti ada hubungan dengan negeri China. Betul. Kita nak ada hubungan dengan China susah kerana kita dalam keadaan berlawanan dengan komunis yang begitu militan di negara kita. Bunuh orang kita, tentera kita, polis kita, bakar harta benda rakyat kita dan menganiayakan kehidupan kita. Nak ke mana-mana kita kena sekat, kena tahan dan sebagainya. Banyak orang di-shut kerana kena di-subverted. Union kita, tenaga buruh selalu di-subvert oleh pihak yang menjalankan the fifth column untuk memajukan fahaman komunis dan sebagainya. Kita ada undang-undang yang begitu keras melawan ini, iaitu Akta Keselamatan dalam Negeri. Dan tak terkecuali siapa, kalau sesiapa melanggar akta ini, maka boleh ditahan, boleh ditangkap di bawah ISA, kita namanya ISA, yang sekarang ini sudah pun dibatalkan undang-undang itu. Dan kita cukup strict, dan orang tak boleh bawa beras walaupun secawan beras tanpa ada permit, tanpa ada sebab-sebab yang menasabah yang boleh diterima oleh pihak pemerintah. Jadi maknanya kita lawan komunis dengan total. Tak boleh ada gambar siapa-siapa yang ada kaitan dengan komunis. Tak boleh ada warna merah pun. Komputer dulu yang color kita tak pernah. TV kita tak pernah. TV warna kita tak pernah. Kerana takut dikeluarkan, saya bagi contoh lah, dikeluarkan simbol tanda komunis merah dan sebagainya. Kita tak mau, kita tak pernah. Strictnya kita. Jadi oleh sebab itulah kita rasa kita kena fikir sebaik mungkin.
TV dulu tak ada. Tak ada. Kita tak pernah. Apa nak pakai satelit. Satelit boleh terima macam-macam berita, macam-macam risalah daripada luar yang kita haramkan. Jadi kita cermat betul. Dan orang yang paling kuat menentang komunis di Malaysia ketika itu, yang berpangkat, yang berjawatan, yang bertugas ialah Tun Dr. Ismail. Dia Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Tetapi apabila Tun Razak Amir Ali, dia balik ke dalam kerajaan menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan dialah yang cakap kepada saya daripada Tun Razak, dia kata kita nampak kena buat pemikiran semula kerana keadaan sudah berubah. Dan mungkin kalau mereka sanggup, maka kita boleh memulakan satu abad baru, keadaan baru dalam hubungan kita dengan negara-negara yang seumpama itu. Jadi saya dipanggil bukan atas nama apa. Saya bukan menteri, saya bukan apa. Saya datang sebagai Presiden Malay Chamber of Commerce. Dan saya juga Presiden National Chamber of Commerce ketika itu. Dan saya ditugas untuk ke negeri China berunding dengan penguasa China, nombor satu mengenai direct trade, supaya Pernas yang saya pimpin sebagai executive chairman ketika itu untuk memulakan hubungan direct ni, tidak lagi menerusi agensi-agensi syarikat-syarikat besar yang dikuasai oleh British dan sebagainya. Jadi kita mahu direct trade ini berjalan kerana faedahnya banyak kepada rakyat kita dan kepada negara kita. Dan kita pun dapat perkenalkan apakah ekspor kita, apakah jenis perniagaan yang kita boleh ke depan untuk memajukan hubungan dua hala antara Malaysia dan China. Jadi itulah pesanan yang diberi kepada saya untuk saya ke negeri China. Saya ditugas bawa rombongan pemimpin-pemimpin perdagangan China, India, dari Sabah, dari Sarawak, sama-sama pergi ke sana. Kalau tak silap saya 17 orang satu semua. Delegasi itu. Ya, dengan saya. Tapi Tun Dr. Ismail pesan kat saya. Dia kata, you ke sana, kemungkinan ada orang besar di sana nak jumpa you. Kalau you jumpa, minta jumpa you jumpa. You jumpa and be positive, dia kata. Dan kalau dia nak runding apa-apa, you sanggup runding. Itu pesanan dia lah. Dan dia kata kalau they want to have a good formal relations dengan kita, mana diplomatic relations lah, dia kata we are prepared to talk. Kita boleh mula kita punya machinery, sama ada di Warsaw, di United Nations, ataupun di London, ataupun di Indonesia, atau di mana-mana. Jadi itulah message yang Dr. Ismail kata. And dia kata, but you have to be careful. Dia kata kerana negara-negara ASEAN yang lain belum mengambil langkah ini. We are the first, dia kata. And some ASEAN member countries mungkin akan suspect kita, dia kata. Dan kita tak mahu bermasalah dengan dia orang. Tetapi you have to track carefully. I leave it to you, dia kata. Tapi dia kata kita kena ada hubungan itu sebelum kita ada hubungan dagang. Kalau tidak, sampai bila-bila kita akan berhubungan dagang dengan dia secara tidak rasmi. Susah dari segi pertikaian cukai dan sebagainya. Kita nak runding kalau tidak ada hubungan dagang dan tidak ada hubungan diplomatik. Jadi saya pergilah. Saya pergi, saya ditahan di railway station, masuk saja ke negeri China. Kerana dalam pasport saya itu ada stamp Republic of China. Rupanya saya dah melawat Taipei sebelum. Dah pernah lawat. Okey. Saya dia tahan, dia bawa saya ke satu bilik dengan beberapa Cina dari Sarawak dan Sabah yang juga biasa ke Taipei. Dia bagi dia sebar buku red book tu lah, buku kecil red book, kata-kata Mao Zedong. Jadi dia lecture kat saya. Dia kata
there's only one China, and this is the China. Dia kata, and the People's Republic of China is the supreme, the supreme power of this region. Dia kata. Kita akan sambung selepas ini. Kita berehat sekejap. Perkongsian di China sebentar lagi bersama Kulit. Baik, banyak persoalan yang nak dirungkaikan tentang kunjungan Tengku ke China pada ketika itu. Difahamkan ada bagaimana Tun Ismail ada menyebut Tengku kena jumpa somebody yang very high position. Mungkin boleh dikongsikan kisah. Sebenarnya dia ugut saya, dia kata you pergi ni, we have no relations dengan China ni. Betul. Kalau you buat salah, kita tinggal you sana lah. Saya kata, ya lah. Kita tak bantat beri allowance, tak ada apa, kita pergi belanja sendiri. Tapi you nak tinggal kita kalau kita buat salah. Mana you tahu kita buat salah? Tak salah. Kerana kita tak tahu apa pun kita nak cakap. Kata. Dia kata, you dah ada guideline. Dia kata. Jadi yang dimaksudkan orang yang ternama nak jumpa saya itu ialah Chou En Lai. High time dia kata, you and I become friends. Itu yang saya tertarik dengan statement dia tu. Seolah-olah dia pelawar saya, tak bukakan subjek untuk kita discuss. Bagaimana kita ada hubungan dagang dan diplomatic relations. Kelebaran baru lah. Ya, dia buka perbincangan itu dan dia kata you and I can become good friends. Saya pun buka lah. Saya kata how can we become good friends? You're killing my people. You're killing my people in Malaysia. A lot of my policemen are being killed, my military, my ordinary people, properties are burned, properties are destroyed. How you want to be friends? I bawa lain to Dr. Ismail lah. Dia kata we can be good friends. Those are the past. Dia kata itu pun dia kata bukan kerana dia, bukan kerana China. Dia kata yang melakukan kekerasan di Malaysia adalah golongan Marxist-Leninist. Marxist-Leninist ni headquarters dia di Moskow. Tak ada hubungan dengan China, dengan Peking. Saya tanya dia, saya kata kita dengar di Malaysia bahawa Jinping ni selalu datang ke Beijing, ke Peking masa itu. Kata benar tak benar? Dia kata mungkin, dia kata dia tak tahu sebab dia kata this name Jinping, dia sebut Jinping, dia kata has no relationship with us. Dia kata gitu, betul tak betul Allah alam lah. Jadi saya kata whatever it is, saya kata you have to straighten this out, and if you want to have good friendship with us, then we have to be on the ball and start anew. Jadi bermula dengan itulah kita runding lah. So dia buat draft. So saya agree lah. Saya kata saya can't agree. I'm not a government official. I kata but you can send it to the diplomatic office di Kuala Lumpur, and then I kata I can brief my leaders when I go back, and they could come and talk to you. I kata, we are ready to talk to you if you are prepared to come clean on this subject. Iaitu di Warsaw. I kata, I've been briefed by my leaders in Warsaw, in the United Nations, and in London, as well as in Jakarta. Kata, we can talk. But you have to go through the official channels. Dia sanggup lah. Itulah yang dia bagi present. Bagi present. Satu menggambarkan bermulanya. Kan? So after that lah Tun Razak pergi. Tun Razak pergi 3 tahun kemudian. Tun Razak pergi sesudah kita perbetulkan diplomatik apa dia panggil agrimo. Ya.
supaya diadakan diplomatic relations dengan China. Itu pun kita kena ada rundingan dengan negara-negara Asia, dengan British, supaya tidak menghalang kerjasama kita dengan China. Takut discard kita punya ekspor, kita punya import dan sebagainya. Itulah mula. Oleh kerana itu, Tun Razak menang besar dalam pilihan raya. Balik-balik tu dia istiar ada pilihan raya, bukan? Dan China semua menyokong kita. China di Malaysia yang tak kena mengena kita sokong kita. 1974 election. Ya. Itu hasil pemergian Tengku ke China, membawa satu pulangan yang besar dan bermanfaat. Kita nak berehat sekejap, lagi soalan akan diajukan kepada Tengku selepas ini. Saya dengan Kuli masih lagi berbicara panjang lebar tentang pelbagai perkara. Terus saya nak ajukan kepada Tengku tentang Islam sebagai agama negara. Dan pada zaman sekarang ni dengan pelbagai orang kata faktor-faktor di media sosial, banyak perbalahan berlaku, mencetuskan pelbagai kelompok-kelompok dan sebagainya. Dan benda ni merugikan negara sebenarnya. Dan lebih tidak sihat lagi apabila ia melibatkan saudara seagama kita, orang Islam, orang Melayu. Bagaimana Kuli melihat? Ya, kita berpecah belah sekarang bukan kerana soal fundamental. Kita semua ialah umat Islam, Tuhan satu, dan kita akan ikut apa ajaran Nabi Muhammad turunkan kepada kita, dan kita tak lari dengan akidah kita. Orang Islam di Malaysia ni mungkin berbeza dengan sikap orang Islam di negara-negara lain. Tapi kita tengok, orang katalah, kalau tak sembahyang pun cubalah cakap buruk mengenai masjid dia marah. Walaupun dia tak pernah ke masjid, dia marah. Jadi tebalnya pahaman dan penerimaan Islam itu sendiri. Jadi itu sebab barangkali Tengku Abdul Rahman semasa menggubal perlembagaan negara kita sebelum merdeka membuat tafsiran mengenai kita. Melayu mesti Islam. Tidak ada negara lain yang orang Indonesia itu mesti Islam. Sebab itu dia terima Pancasila. Kita tak boleh membezakan diri kita. Dengan Sabah Sarawak kita tak boleh membeza. Orang Bidayuh di sana ataupun orang keturunan Islam di negara berkenaan, dia tidak automatically Islam sebagai Melayu. Melayu mesti Islam, mesti adat beradab Melayu. Itu bezanya kita orang Melayu dengan yang lain-lain. Tebal tak tebal pegangan kita kepada Islam. Dia tentang soal akidah. Jadi itu sebab saya sebut tadi, kita terkejut dan rasa susah hati apabila kita dengar dan tengok umat Islam bunuh diri masa COVID-19. Tak pernah berlaku. Kita tak fikir orang Islam kita sanggup nak ambil nyawa sendiri ataupun nak bunuh orang lain. Jadi tebalnya pegangan kita kepada Islam, walaupun mungkin ilmu dari segi agamanya cetek, tak begitu mendalam, tetapi penerimaannya kuat sekali. Itu Islam kepada orang Melayu. Kerana orang Melayu tak boleh nak ubah dia. Kalau Melayu dia mesti Islam. Tidak kata you boleh jadi Kristian, you boleh jadi
Hindu, macam di Bali dan sebagainya. Tidak, orang Melayu di sini ialah Islam. Itu anggapan ramai dan diterima ramai. Tak ada soal jawab lagi soal ini. There's no two ways about it. Kuat tak kuat. Itu sebab apabila Hakim Hamid Khan yang menjadi salah seorang anggota Reid Commission yang datang nak menggubalkan perlembagaan negara kita sebelum merdeka, dia yang mencadangkan supaya Islam menjadi agama persekutuan, tidak agama rasmi, agama persekutuan. Dan bidang kuasa untuk Islam ialah Raja-Raja Melayu. Walhal kerana di bawah cadangan Malay Union pun, British memang mencadangkan Raja-Raja Melayu menjadi kadi di tiap-tiap negeri untuk Islam. Jadi tak dapat nak pisah daripada apa yang direnung dan difikirkan oleh pihak penjajah ketika itu. Kerana tak lari daripada tujuan asal dia. Walau macam mana pun, raja kita ialah ketua bagi agama kita, bukan bagi agama lain. Tetapi oleh kerana dia jadi ketua negara kita, dengan sendiri dia jadi ketua bagi rakyat lain pun, walaupun agama lain. Tapi dia tidaklah bersama dengan mereka itu. Jadi sebab itu kita berpecah belah sekarang. Kerana digunanya Islam sebagai alat untuk politik. Padahal agama ni untuk kita, dengan Tuhan kita. Tak ada kena mengena dengan parti politik. You ada parti politik, you nak terima Islam sebagai agama parti you. Ya, tak ada siapa larang, tak ada siapa tegah. Tinggal lagi, you tak boleh nak kata ini aku punya. Kalau kamu tak ikut aku, kamu masuk neraka. Siapa kamu tu? Tuhan ke? Kita kena berhimpun di padang mahsyar nak timbang dulu. Apa kita buat masa kita hidup di dunia ni. Jadi kalaulah nak dihukum sebelum kita mati lagi, mendahului Tuhan, itu bukan agama Islam dah. Betul. Dan orang yang bercakap macam tu barangkali tak tetap akidahnya, tak tetap imannya. Saya boleh kata begitulah, saya bukanlah seorang berilmuan dalam bidang ini. Tetapi fahaman kita, itulah dia. Jadi kita tahu dosa pahala ini ditentukan oleh Tuhan. Yang kata awak buat ini, awak melakukan dosa. Siapa yang kata dosa tak dosa? Hati you macam mana? Hati you dengan kata-kata you lain. Boleh jadi lain. Makali yang di atas rekod cara lain. Belum tentu. Jadi banyak keraguan dalam soal ini kerana politik. Kerana politik. Saya tafsir macam ni kerana fahaman politik saya berbeza dengan fahaman orang lain. Itu saya rasa tak betul. Itu tak betul. You nak tafsir tunggang terbalik, itu you punya hal. Itu you punya hal. Bukan kita punya hal. Itu you punya hal. Sebab politik you punya. Kalau you fikir parti you betul, you jalanlah dengan parti you. Tapi kita kena betulkan supaya apa yang Tuhan sudah menyeru. Kita Islam mesti bersatu. Tidak memecah belah. Ini kata kamu kafir, kamu tak Islam. Siapa kata tu? Siapa kata? Tuhan tak pernah kata begitu. Kita dilahir sebagai Islam. Nasib baik kita jadi umat Islam. Tapi ada orang lain tidak lahir sebagai orang Islam. Dia kena peluk Islam, baru dia jadi seorang Muslim. Berbeza dengan kita. Kita ni automatik. Kita ni kirakan orang pilihan. Tak seperti orang lain. Itu penjelasan saya lah. Jadi saya rasa kalau kita nak elak daripada pergaduhan, konflik
yang begitu meluas antara kita sesama kita. Tak ramai umat Islam kita 12 juta lebih aja di Semenanjung, di Malaysia ni. Jadi saya rasa tak bolehlah parti-parti politik nak guna agama sebagai alat mainan politik di Amerika. Sama ada Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Nanti sikit lagi berkecamuk pula timbul parti yang mengasaskan kepada Kristianiti, kepada Buddha, kepada ini semua boleh berlaku. Tadi India dia memusuhi Islam kerana parti dia ialah mengasas kepada Hindu. Jadi dia diisytiharkan musuh dia ialah Islam. Itu kerana parti politik menggunakan Islam, menggunakan agama sebagai pedoman untuk perjuangannya. Saya rasa tak kena. Jadi kalau di sini kita dah ada parti Islam, parti yang menggunakan Islam sebagai hala tuju perjuangan dia. Kalau timbul pula parti yang mengasaskan untuk orang Kristian, untuk Hindu, apa nak jadi ke negara kita? Sama-sama Islam lah, kita tetap satu dah. Kerana parti lain-lain. Sebenarnya parti ni awak punya hal lah. Awak nak sokong parti, tak ada siapa halangan, tak ada siapa tegah. You buat lah apa you nak buat. Kita buat dosa, Tuhan yang tahu. Sama ada kita berdosa tak berdosa, terpulang kepada Tuhan. Dan kalau kita minta ampun kepada Tuhan, insya-Allah kita akan diampun. Betul. It's a final court. Kita minta dengan bapa kita tak boleh. Dia ampunlah kita. Kerana dia kasih sayang kita. Nama kali kita boleh diampun lah. Tetapi dengan Tuhan, kalau kita minta ampun, kalau Tuhan ampun, Alhamdulillah lah kita. Suci bersih. Ya. Jadi saya rasa parti-parti Islam tak boleh guna dah nama-nama agama ni untuk perjuangan dia. Jadi menyebabkan kita pecah belah, tak pasal-pasal. Dan kita di negara ni Melayu, semuanya umat Islam. Saya kata tadi, kalau kita nak bersatu sebagai umat Melayu, tak boleh nak guna Islam warna hijau, warna merah, warna putih, berbeza-beza. Tak pasal aja. Itu dia penerangan tentang aspek Islam dan sejauh mana pecah belah itu harus dielak sebaik mungkin dan jangan disalahgunakan istilah ataupun agama Islam itu sendiri. Kita nak berehat sekejap, pusingan akhir selepas ini. Baik, para penonton, kita berada di pusingan akhir. Banyak kisah-kisah yang Tengku Razali Hamzah kongsikan kepada kita para penonton dan banyak juga pengajaran dan ilmu pengalaman beliau yang dia kongsikan. Jadi Tengku, pada pusingan terakhir ini kita dapat tahu Tengku pernah dijangkiti COVID-19 dan macam mana itu menjadi satu mungkin ada timbul ataupun turning point kepada Tengku untuk lebih berhati-hati ataupun menjaga kesihatan ataupun bagaimana? Saya tak ada apa nak cakap mengenai COVID ni sebenarnya, sebab tak ada orang yang tahu apa dia COVID-19. Ubat pun sampai sekarang belum ada lagi. Yang dia katakan vaksin yang dibuat oleh Pfizer, yang dibuat oleh AstraZeneca, yang dibuat oleh siapa ni, China ni, Sinovac. Semuanya not really regarded as vaccine untuk menyelesaikan masalah ini, sebab kita dapat 1 dos, 2 dos pun dijangkiti COVID juga, dan kita sesudah dapat 1 dos buat booster dos pun tak menjangkiti orang pun ada, menjangkiti orang pun ada.
Sebab vaksin tu belum diputus sebagai vaksin yang sebenar boleh menyembuh COVID-19. Saya masuk dulu kerana saya susah nak bernafas. Dibawa ke Universiti Kebangsaan kerana anak saudara saya, dia ni jadi tokoh akademik negara, bukan Dr. Adiba. Jadi dia kata saya kena masuk hospital. Saya sebenarnya tak nak masuk hospital, tapi saya pergi juga lah. Kerana dia kebetulan jadi Dean of Medicine, Faculty of Medicine, University Malaya. Jadi saya masuklah. Saya masuk tak duduk lama. Sebab saya 1 hari je tak boleh bernafas. Lepas tu normal balik 99 degree persen of oksigen dalam blood stream saya. Jadi saya itu normal balik. Jadi dan duduk di hospital pun tak bagi ubat. Dan dia orang doktor pun tak datang nak periksa saya pun. Nak periksa pun menerusi pintu sempit. Jadi hollow kat saya, suruh saya buat sendiri dan sebagainya. Jadi saya tak ada guna duduk di hospital. Baik saya balik duduk rumah. Dipaksa pula, kita tak boleh ke sana, tak boleh ke sini, nak pergi restoran tak boleh, melainkan kita ada kita punya kad lah, macam-macam. Ada satu ketika nak guna pasport, kata ada pasport tak boleh. Siapa dia orang ni? Siapa dia orang ni? Nama WHO, kita jadi anggota sebagai negara, tetapi banyak negara tak jadi anggota. Amerika Syarikat tak jadi anggota. Ada negara-negara lain tak jadi anggota WHO. Tetapi kita semua diwajib patuh kepada keputusan WHO. Ni baru-baru ni ada buat satu keputusan. Apa kalau kita sebagai sebuah negara, menerusi kerajaan tak tanda tangani resolusi yang dibuat olehnya sebelum, kalau tak silap saya 4 hari bulan Disember, maka kita terikat dengan keputusan yang dia buat. Kita kena patuh kepada peraturan yang ditetapkan oleh WHO. Siapa WHO ni? Kita ni negara merdeka, rakyat kita bebas memilih ubat. Kalau kita nak cari bomoh kita, apa salah ke tu? Kita berhak cari bomoh, cari siapa, kerana kita yakin bomoh kita boleh ubatkan kita, asalkan kita yakin. Itu sebab kita masih lagi mau dengar keputusan FDA, Federal Development Authority, yang meluluskan ubat ini boleh pakai untuk penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Jadi kita terikat. Jadi kalau kita yakin, kita boleh guna. Tapi kalau kita tak yakin, macam mana? Dan ini memerlukan duit yang banyak. Zaman COVID dulu, kerajaan kita telah belanja beratus ribu bilion. Betul. Tak ada kelulusan parlimen pun. Siapa bagi dia kuasa? Siapa dia beri kemudahan itu untuk dia beli dengan banyak, simpan, sehingga kan ada di antara ubat yang dia beli itu sudah habis tempoh penggunaannya, expired the date. Teguh, saya nak tanya implikasi ekonomi lah. Sejak COVID-19 berlaku, implikasi ekonomi, pekerja ramai hilang kerja dan sebagainya, tapi negara semakin hari semakin dilihat keadaan tu semakin tambah baiklah. Tapi implikasi ekonomi yang Tengku lihat pasca COVID-19 ni macam mana? Saya rasa susah nak pulih sebab dia bergantung kepada kos hidup. Kos hidup bergantung kepada kita punya productivity. Produktiviti negara kita jatuh. Kerana sejak zaman kemelesetan masuk zaman COVID 2 tahun, kita punya produktiviti jatuh. Oleh kerana kita tak mengeluar barang yang banyak dengan memuaskan. Dan oleh kerana itu kita import banyak buah-buahan pun kita import. Kita tak peduli lagi mengeluarkan buah-buahan sendiri. Sehingga kan banyak benda kita import. Beras pun kita import. Jadi oleh kerana itu kosnya melampau naik. Dan pendapatan kita kurang. Sebab dia bayar harga berlebihan.
Dan begitu juga dengan kos dalaman, macam barang-barang yang tak ada sudah tentu akan naik harga kerana kurangnya pengeluaran oleh kita sendiri dalam negara. Jadi saya rasa penyelesaiannya, saya punya pendapat, satu dua perkara saja. Satu, kena gesa syarikat-syarikat supaya menambah pengeluaran, supaya menambahkan produktiviti, kerja lebih masa dan sebagainya. Nombor satu, supaya mencukup atau menggenapkan sekurang-kurangnya barang-barang untuk keperluan dalam negara. Yang lebih ekspor, supaya dapat kita pendapatan yang lebih. Nombor dua, saya rasa kita kena perbetulkan exchange rate kita. Exchange rate position kita dahsyat sekali. Sekarang ringgit yang dulunya RM2.50 1 dolar Amerika, ataupun RM3, tak sampai RM3 1 dolar Singapura, sekarang sudah menjadi RM4.79 duit kita 1 dolar Amerika. RM3.85 tak silap saya, 1 dolar Singapura. Mengapa yang banyak begitu? Oleh sebab nilai ringgit kita jatuh disebabkan tak boleh diperlakukan lagi duit kita, sebab produktiviti kita jatuh. Macam mana nak perbetulkan ini? Saya ada satu cadangan selain daripada betulkan exchange rate, ialah supaya kita tentukan sektor-sektor yang memerlukan kepada tenaga luar. Tak banyak barangkali orang nak tolong kerja-kerja di rumah, terpaksa guna tenaga luar daripada keluarga. Okey, you bilang berapa sektor? 10, 15. Orang itu saja boleh kita bawa masuk ke dalam negara. Yang lain-lain, saya rasa minta dia orang pulang. Minta dia orang pulang. Sebab dengan kepulangan mereka, nombor satu, gaji orang kita boleh naik. Kalau kita nak bayar gaji kepada orang kita diparas yang kita bayar kepada pekerja luar, tak mampu orang kita nak terima. Kerana orang kita jaga laki, isteri dia, anak-anak dia, dan cara kita orang Malaysia hidup. Mak dia pun duduk dengan dia, menantu dia pun duduk dengan dia. Nak kena tanggung terluas. Extended family yang tak tertanggung dengan duit yang sedikit yang diperolehi sebagai upah daripada majikan dia. Kecuali kita hantar dia orang balik, kita naikkan kita punya gaji orang kita, barulah orang kita boleh ambil pekerjaan yang orang luar ni tinggal. Dan kalau orang luar ni tinggal, segala expertise dan skill yang dia orang ni dapat belajar, dapat kita belajar. Sekarang ni nak cari orang nak buat simen ni, nak sapu simen ni, tak ada plaster. Kerana semuanya orang asing buat kerja tu, orang kita tak ada buat. Jadi nak latih orang kita, so jadi plasterer pun satu hal nak memakan masa. Jadi saya rasa banyak keuntungan kita dapat kalau kita beri pekerjaan kepada orang kita. Syarat gaji kena tinggi. Betul. Tetapi produktiviti pun kena lebih. Orang kita kena kerja kuat, kena kerja lebih masa. Tengku, berbaki seminit ni, mungkin nasihat Tengku dan harapan Tengku kepada penonton rakyat Malaysia yang dikasihi Tengku, seorang negarawan yang pasti melalui berbagai pengalaman. Nasihat kepada penonton. Tak ada, kita kena kerja kuat. Kita kena kerja kuat dan kita patut janganlah timbulkan remeh-temeh sehingga kita bergaduh sama kita. Tak ada guna satu sen pun. Kerana kita nak tengok negara kita maju. Negara kita maju, kita pun jadi maju. Secara tak langsung kita dapat faedah. Kalau kita tak dapat secara langsung, orang lain akan dapat. Keluarga kita mungkin ataupun orang lain. Jadi kita rasa banyak peluangnya. Orang muda, harapan untuk masa depannya baik. Cukup baik. Kerana saya rasa ASEAN akan bangkit sebagai satu force
yang kuat di bidang ekonomi. Dan saya rasa China akan mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Tak usah takutlah, China tak akan serang kita. Kalau dia nak serang sekarang ni pun dia boleh hantar 3 juta, 4 juta orang masuk kawasan kita ni. Dan kita tak dapat buat apa-apa. Tetapi saya percaya dia tak akan melakukan semua benda ini. Dan kita dapat hidup dengan harmoni, dengan baik dengan rakan-rakan kita. Tak ada satu perkara yang patut menimbulkan masalah untuk kita semua. Ya, insya-Allah itu dia. InsyaAllah. Mutiara kata-kata akhir daripada Yang Mulia Tengku Tan Sri Razali Hamzah, negarawan yang sama-sama kita sanjungi. Tengku, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan rezeki kita berbicara lagi, insya-Allah. Para penonton, sekian dulu 60 minit bersama khas di residence ataupun pejabat Tengku Razali Hamzah. Saya Arif Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.